Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambunglah ya, lama sangat dah cuti Ustazah ni. Apa tu? Kita je lah ya. Berapa orang ni? Tak apalah ya. Orang. Ustazah hari tu balik Sarawak ya? Hari tu pergi Sarawak. Banyak Tak, kali Ustazah dah. memang orang Sarawak ke? Tak, anak dia bekerja kat sana. Anak Oh, dia ingatkan kerja kat Ustazah sana. orang Sarawak. Dia kerja kat sana jadi dia Ha. duduk sana lah. Oh, ya ke? Betul. Kerja dekat Kota Samarahan. Ha. Semua okey ya sekarang Ustazah? Ustazah okey semua? Alhamdulillah. Ulang-alik 2-3 kali dah. Ingat nak masa kat sana ingat nak buat juga. Nah, tapi dia punya line tak ni kan. Kadang okey, kadang tak okey, tak jadi. Itulah, lama sangat tinggal. InsyaAllah kita sambunglah hari ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah mudah-mudahan di hari yang penuh barakah ini, di waktu yang penuh barakah ini kita dapatlah sikit mentadabbur ayat surah Al-Mu'minun ya. Panjang lagi surah ni. Tak apalah ya. Kalau nak ikut tu tak adalah banyak ni, tapi dah banyak kali tak ada ni. Jadi tak habis lagi lah juga. Ya. Lepas surah Al-Mu'minun kalau ikut dalam Al-Quran surah An-Nur. Kita tengoklah surah mana kita nak ambil kan. Surah Ali Imran hari tu pun tak habis lagi. Ya. Tapi tak apalah, kita pilih-pilih lah surah kan. InsyaAllah ini kita sambung di muka surat 92. Betul. Ayat 91 hingga 92. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzan lazahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Subhanallahi 'amma yasifun. Alimul ghaibi wasyahadati fata'ala 'amma yusyrikun. Dua ayatnya. Terjemahannya. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada ilah yang lain besertanya. Dan kita dah selalu dah lalui ya, dah pernah ni apa, sudah pernah hurai. Ilah ni maknanya Tuhan. Ya. Dan sekali-kali tidak ada ilah yang lain besertanya. Kalau ada ilah besertanya, masing-masing ilah itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebahagian dari ilah-ilah itu akan mengalahkan sebahagian yang lain. Maha suci Allah dari yang mereka sifatkan itu. Ayat 91. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah dia dari apa yang mereka persekutukan. Ayat 92. Ayat ini tentang Allah. Ya, ayat tentang uluhiyah Allah. Ya, tentang Allah sebagai Tuhan. Nah, ayat ini menafikan ilah yang berbilang-bilang. Adanya ilah selain daripada Allah SWT. Kita tengok ayat, huraian ayat. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah SWT membebaskan zatnya dari memiliki anak atau memiliki sekutu dalam merajai alam, dalam mengatur makhluk dan dalam hak peribadahan. Allah SWT berfirman, ayat tadi, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Idzan lazahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd.
Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada ilah yang lain sertanya. Terjemahan ayat tadi. Maksudnya seandainya benar bahawa ilah itu berbilang, nescaya masing-masing ilah itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Jika itu terjadi, nescaya alam semesta ini tidak akan teratur dan kehidupan akan berantakan. Jadi kalang kabutlah. Satu kapal, dua nakhoda, ya. Satu kerajaan, dua raja, dua pemerintahan, dua pemerintahan menjadi kalang kabut. Masing-masing sifat suka berebut-rebut tu akan menyebabkan timbul masalah. Masing-masing berkuasa, masing-masing ingin menunjukkan kuasa masing-masing, akan timbul masalah lah. Dalam rumah tangga pun tak boleh ada dua ketua, ya. Dia ada seorang ketua, seorang pembantu, ya. Satu kapal tak boleh dua nakhoda, nanti seorang nak ke utara, seorang nak ke selatan. Jadi raja tak boleh dua, satu, ya, dalam satu kerajaan. Jadi Allah SWT sebagai kuasa yang maha mutlak, hanya dia sahaja yang layak jadi ilah. Kalau ada banyak ilah, banyak Tuhan, akan berantakkanlah, disebut sini akan berantakkanlah, jadi kacau bilau lah. Masing-masing akan mempertahankan kuasa sendiri. Ini mustahil lah bagi Allah SWT. Jika itu terjadi, nescaya alam semesta ini tidak akan teratur dan kehidupan akan berantakan. Namun kenyataan yang dapat kita saksikan menunjukkan betapa alam ini begitu teratur rapi. Baik alam semesta yang berada di atas ataupun yang berada di bawah. Satu sama lain saling beraturan dengan sistematik. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Di mana firman-Nya dalam surah Al-Mulk ayat 3. Tidak ada kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Rabb yang Maha Pengasih. Daripada kejadian Allah yang dapat kita lihat di atas, di langit, ya, dan juga di bawah, di bumi, di daratan, di lautan, semuanya memberikan gambaran bahawa Allah itu kuasa dan hanya Dia yang maha kuasa. Segala perjalanan makhluk itu berlaku dengan teratur, berlaku dengan seimbang, berlaku dengan sistematik. Ada malam, ada siang, ada tinggi, ada rendah, ada hidup, ada mati, ada yang kecil, ada yang besar. Semua makhluk hidup, ada nyawa, ada kehidupan dia, ada makanan dia, ada perkembangan dia, dan setiap kejadian itu cantik, indah, sesuai dengan nama. Kalau kita kenal Allah SWT sebagai ilah, dia adalah maha berkuasa, maha musawwir, maha pencipta, maha kreatif penciptaannya, maha adil, seimbang dalam setiap penciptaannya. Ini kita lihat. Dan bila kita kenal Allah sebagai Allah Rabb, yang ilah yang satu-satunya Tuhan, ya, dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan sifat-sifat kesempurnaan kita lihat pada makhluk yang diciptakannya. Kita dapat lihat pada kejadian alam ini. Semuanya seimbang. Kalau kata banyak Tuhan, macam-macamlah boleh jadi, kan? Satu pihak nak buat yang nak buat langit di bawah, ada yang pihak yang nak buat langit 3 lapis, macam-macam lah, kan? Jadi Allah SWT hanya dia yang layak sebagai ilah, hanya dia yang layak sebagai Rabb. Mustahil kalau ada Tuhan banyak. Selanjutnya diterangkan di sini. Selanjutnya bila ilah berbilang, nescaya masing-masing dari mereka akan berusaha menentang dan mengalahkan yang lain. Maka jadilah sebahagian mereka mengalahkan sebahagian yang lain. Para ahli kalam, ahli ilmu kalam lah, ilmu falsafah, ilmu tentang ketuhanan. Para ahli kalam telah mengutarakan kandungan makna di atas. Mereka menyebutnya dengan dalil al-tamanu, argumentasi paradoks, iaitu argumen atau pernyataan yang saling bertentangan. Inti dari argumentasi tersebut menurut versi mereka adalah bahawa jika dipikirkan pencipta alam ini adalah dua atau lebih, kemudian pencipta yang satu berkehendak menggerakkan semua orang, sementara yang lain berkehendak akan mendiamkannya. Bila kehendak keduanya tidak ada yang terlaksana, benda tersebut tidak bergerak dan tidak juga diam,
Dan secara kedua ilah itu dinyatakan lemah tak berdaya. Dan seharusnya ilah itu tidak boleh lemah dan mustahil. Hendak keduanya terlaksana kerana bertolak belakang. Yang satu ingin agak bergerak, yang satu lagi ingin agak diam. Maknanya dari segi ilmu kalam ni logik akal lah. Kalau dari segi ilmu logik kan, ilmu logik akal yang boleh kita fikirkan. Kalau ada dua Tuhan, satu nak buat, satu tak nak buat, satu tolak, satu nak tarik, tak jadilah. Jadi kedua-duanya akan menghadapi masalah. Bila berhadapi masalah, menggambarkan tak layaklah sebagai Tuhan. Macam mana Tuhan kalau ada lemah, kan? Macam mana Tuhan boleh jadi kalah, berlawan kalah. Jadi kemustahilan seperti ini muncul diakibatkan kerana berbilang-bilangnya ilah. Dengan demikian, kenyataan bahawa ilah berbilang-bilang adalah mustahil. Jika yang terwujud hanya kehendak satu ilah, sementara kehendak ilah yang lain tidak terlaksana, maka yang berhak menjadi ilah yang wajib adanya adalah yang kehendaknya terwujud. Sementara yang kehendaknya tidak terwujud bukan ilah. Kerana pihak yang kalah tidak pantas, tidak logik, tidak menasabah untuk menjadi ilah yang sebenar. Fahamlah kan? Kalau kita nak tengok siapa yang layak jadi ilah, yang menanglah. Jadi Allah SWT menang dengan semua orang, dengan semua pihak. Allah SWT yang teratas, yang paling layak. Tidak ada Tuhan pun, tidak ada satu Tuhan pun yang diakui oleh manusia sebagai Tuhan itu, sebagai ilah itu, lebih daripada Allah SWT. Lebih dari kuasanya itu, sifat itu tidak ada. Allah SWT maha sempurna. Orang yang menyembah selain daripada Allah itu kan mengakui bahawa Tuhan yang mereka sembah pun tidak ada kuasa apapun. Kalau sembah batu, sembah patung, kan? Mereka tahu apa yang disembah itu adalah lebih lemah daripada mereka sekalipun. Tapi mereka sembah juga. Jadi tidak ada sesuatu pun selain daripada Allah SWT yang layak menjadi ilah. Ya? Jadi manusia yang ramai, ya, kita tengok dalam kehidupan ni, yang mengucap la ilaha illallah pun macam tak faham bahawa hanya Allah yang layak jadi ilah. Ya? Mengaku Allah sebagai ilah, mengaku hanya Allah yang layak sebagai Tuhan, satu-satunya layak sebagai Tuhan, ada yang sembah selain daripada Allah. Yang tak tahu tu lagi lah, mereka tak nampak bahawa Tuhan itu tidak wajar, tidak sama sekali boleh dilihat dengan mata. Tidak sama sekali dia seperti manusia. Tidak sama sekali dia sama seperti makhluk yang lain. Allah sebagai Tuhan, dia lain daripada makhluk. Tidak sama sekali dengan makhluk. Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dia tak ada kurang, tak ada kurang di mana-mana. Ya? Sebab itu kita sebut Allah itu Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. Dan sebahagian dari ilah-ilah itu akan mengalahkan sebahagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi Allah tidak sama seperti mana yang mereka fikirkan. Mereka yang tidak beriman dengan Allah. Maksudnya maha suci Allah dari tuduhan-tuduhan yang dikemukakan oleh orang-orang yang zalim, yang melewati batas dengan mengklaim, dengan mendakwa bahawa Allah memiliki anak atau sekutu. Jadi Allah SWT tidak layak sama sekali bersifat dengan sifat yang mereka sangka. Mereka sangka Allah ada anak, Allah ada sekutu, syarikat dengan yang lain. Tidak, Allah sama sekali tidak perlu pada yang lain daripada ini. Maha tinggi Allah dan maha besar dia. Allahu Alimul Hakim. Allahu Alimul Hakim. Allahu Akbar. Allah Al-Aziz. Allahu Qahhar. Kemudian Allah berfirman, Alimul Ghaib wasyahadah. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak. Allah. Kemudian Allah SWT sebut sifat dia, Alimul Ghaib wasyahadah. Dalam ayat ini. Fata'ala Allah amma yushrikun. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak.
Maknanya sifat Allah. Dia maha mengetahui segala yang gaib dan segala yang nampak. Maknanya dia maha mengetahui akan sesuatu yang tidak terlihat oleh makhluknya dan sesuatu yang dapat dilihat oleh mereka. Fata'ala amma yusyrikun. Maha tinggilah dia dari apa yang mereka persekutukan. Maksudnya maha suci Allah, maha tinggi Allah, maha perkasa Allah dan maha agung Allah dari tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang zalim dan orang-orang yang ingkar terhadapnya. Allah sebut di sini disebut orang yang ingkar terhadap Allah ni orang yang zalim. Orang yang zalim dan orang yang ingkar terhadapnya. Zalim kenapa? Kerana mereka bersifat tidak adil terhadap Allah. Allah bukan macam tu, tapi mereka menyangka begitu. Ya, zalim lah. Segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT diambil, digunakan, dimanfaatkan. Tetapi Allah mereka tak kenal. Allah mereka sangka yang bukan-bukan. Mereka sangka pada Allah yang bukan-bukan dengan sifat yang tak layak kepada Allah. Zalim lah. Ya. Orang zalim kepada Allah ni akan zalim kepada diri sendiri juga. Ya. Zalim kepada diri sendiri. Kenapa? Kerana bila tak ikut perintah Allah, tak kenal Allah, tak ikut perintah Allah, mereka akan melakukan banyak kesilapan. Akan jadi sesat. Dan apa keperluan diri pun mereka tidak memahaminya dengan sebenar. Tidak memahami kebenaran akan menjadikan kehidupan itu penuh dengan kezaliman. Perintah supaya tutup aurat, yang datang daripada Allah SWT yang maha berkuasa, yang menentukan peraturan itu untuk hamba-Nya. Jadi orang yang tidak beriman pada Allah, dia tak buat apa yang disuruh. Bila tak buat apa yang disuruh, masalah akan timbul pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri. Patut baca Quran, hafal Al-Quran, fahami isi kandungan Al-Quran, tak baca, tak faham. Jadi banyak buat silap, banyak tak buat apa yang patut, apa yang perlu. Jadi orang-orang yang ingkar, yang zalim pada Allah SWT ini, mereka sebenarnya adalah berlaku zalim terhadap diri sendiri juga. Jadi Allah SWT maha mengetahui alimul ghaib wa syahadah. Perkara gaib ni perkara yang kita tak dapat tengok, tak dapat lihat. Banyak perkara gaib dalam hidup kita. Ada langit, kita tak tahu langit tu hakikatnya bagaimana. Ada udara, kita tahu ada udara tapi kita tak boleh nak tunjukkan dari macam mana. Ada nyawa, kita tahu kita hidup dengan adanya nyawa, kita bernafas ada nyawa, tapi kita tak dapat tunjuk yang nyawa tu kat mana, roh tu kat mana. Kita tahu kuman, ada hama, ada kuman, berbagai jenis kuman, berbagai virus, kita tak dapat nampak juga. Nanti benda-benda yang di alam yang gaib. Kadang-kadang kita boleh tengok dari segi fizikal, mungkin dengan mikroskop nampak setengah benda yang pada umumnya baik tapi nampak tak. Itu pun hakikat sebenar kita tak boleh fahami secara yang lebih mendalam. Itu perkara baik, hanya Allah yang tahu. Daripada sekecil-kecil perkara tentang kuman, tentang habuk, tentang zarah, serbuk besi, serbuk timah, emas, semua Allah SWT Maha mengetahui. Begitu juga yang syahadah, yang nampak. Yang nampak kita kadang nampak kita, tapi hakikat nampak kita tu nampak yang zahir je lah. Kita nampak, kita yang zahir pun kadang kita tak faham sangat. Tambahlah kadang kita rabun. Kalau rabun warna aja pun kita dah tak dapat nak bezakan. Kan? Rabun. Jadi Allah SWT mengetahui segala-galanya. Allah jadikan daun hijau, dia tahu kenapa jadi hijau. Allah jadikan air laut biru, kadang hijau, dia tahu kenapa semua. Itu benda-benda yang masih di alam syahadah, kita boleh nak kaji. Okay? Kita boleh nak kaji dengan ilmu yang Allah SWT beri, kita boleh kaji. Kadang-kadang kita dapat maklumat. Ada benda yang kita tak dapat maklumat. Ya, kita tak tahu macam mana ulat dalam batu. Kita tak tahu kenapa ketam dia duduk dalam Allah jadikan kulit dia keras macam tu. Dia berjalan gitu. Kita tak tahu sotong tu kenapa dia Allah SWT letak duduk dalam air. Ada dakwat pula kan. Kita boleh kaji tapi hakikat yang sebenar Allah SWT maha mendalam ilmu. Dia hanya dia yang layak jadi Tuhan. Layak sebagai ilah. Jadi bila kita mengakui tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah,
Ini kita mengakui Allah sebagai Rabb. Jadi hanya Allah yang layak kita tunduk sujud sebagai Tuhan yang untuk kita sembah. Ya. Sembah dalam solat, sembah dengan taati segala perintahnya, itu maksud sembah. Okey. Kita sambung ayat 93 hingga 98. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qawmi salihin. فإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Maksud ayat ini, katakanlah ya Rabb, katakanlah ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepada azab yang diancamkan kepada mereka. Ayat 93. Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang salah. Ayat 94. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka. Kami di sini maksudnya Allah SWT. Bila Allah sebut katakanlah, Allah perintahkan kepada Rasulullah supaya berkata. Kemudian ayat 96, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Ayat 97. Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku. Ayat 98. Okay. Ini mengandungi, dalam ayat ini mengandungi perintah Allah kepada Rasulullah. Allah ajarkan kepada Rasulullah macam mana berlindung. Berlindung dengan nama Allah. Berlindung dengan Allah daripada segala perkara-perkara yang tak baik. Segala perkara, termasuklah bisikan-bisikan syaitan. Dengan uraiannya. Perintah berdoa meminta keselamatan ketika melihat tibanya siksaan dari Allah. Perintah untuk membalas perbuatan yang buruk dengan cara yang baik. Dan perintah mengucapkan ta'awuz. Ta'awuz ni ucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awuz ni ucapan mohon perlindungan kepada Allah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun a'udzubillahi samii'ul alim minasyaitonirrajim. Bila kita sebut a'udzubillahi samii'ul alim minasyaitonirrajim, dalam itu kita sebut kita berlindung dengan Allah dengan sifatnya yang maha mendengar, yang maha melihat. Kalau kita tak sebut tu tak ada masalah jugalah. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sama jugalah. Cuma bila kita sebut a'udzubillahi samii'ul alim minasyaitonirrajim tu dalam tu kita sebut sifat Allah yang maha mendengar, yang maha melihat. Dan Allah SWT ajarkan kepada Rasulullah. Allah SWT berfirman memerintahkan kepada Nabi Muhammad manakala melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala melihat sebuah balasan Allah atas perbuatan zalim, hendaknya membaca doa ini. Doa ini. Dan mudah-mudahan kita dapat hafal ni. Hari ini ada doa dalam. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Maksudnya, ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka. Maksudnya, jika engkau menyiksa mereka dan aku menyaksikan itu semua, maka janganlah engkau menjadikan aku ke dalam golongan mereka. Ayat ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi dan beliau mensahihkan. Ya, hadis lain. Ya. Hadis ini mengandungi maksud yang sesuai dengan doa ini. Maksud hadis ni apa sabda Rasulullah SAW, فإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. Kata Rasulullah SAW, jika kamu berkehendak menimpakan fitnah, jika engkau berkehendak menimpakan fitnah, malapetaka di dunia pada seluruh kelompok kaum, maka matikanlah aku dalam keadaan selamat dari fitnah. Ini doa, ini jadi doa. Maknanya maksudnya ayat ini, ayat yang merupakan doa ini, Allah SWT ajarkan
jika kita melihat sesuatu azab yang ditimpakan Allah kepada orang-orang yang Allah azab, kita baca doa ni. Ya? Allah ajarkan kepada Rasulullah. Doa ini minta supaya kita mengandungi maksud bahawa kita lihat apa yang Allah tunjukkan ini dan semoga apa yang Allah perlihatkan ini ada terkesan pada diri kita. Kan tak kita jadi takut. Jadi kita minta lindung pada Allah. Mudah-mudahan perkara ini tak berlaku pada kita. Inilah pasal. Doa tu yang tu yang atas ni ke? Yang atas kan? Rabbi. Ya Rabb. Dalam ayat ni kan, ayat Bila kita nampak ada kul tu katakanlah ya Rasulullah kan, kita ambil Rabbi imma turiyanni ma yu'adun, ambil yang tu. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun, kita tengok azab itu berlaku kepada orang lain, misalnya kita tengok berlaku di Palu misalnya hari itu kan, berlaku di Palu tu Allah SWT azab kena kepada semua. Azab Allah ni kan musibah, jadi musibah. Jadi kita akhirnya dapat tahu tentang kisah-kisah di sebaliknya tu, kita minta simpang, minta dijauhkan. Jadi baca doa ni. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun, kita tengok semua ni berlaku. Ya. Ini adalah suatu azab, kita tak tahu macam mana keadaan, siapa yang berdosa, siapa yang salah, kan? Siapa yang tidak berdosa, yang tak berdosa pun kena juga. Jadi kita minta Allah SWT jauhkan kita daripada ditimpa azab yang berkenaan. Ya. Rabbi isma turiyanni ma yu'adun. Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepada azab yang ancamkan kepada mereka. Macam kita tengok kisah Fir'aun. Kan kita dengar kisah Fir'aun tenggelam di lautan. Kisah Haman. Kisah Haman semua tu. Kisah umat-umat terdahulu yang ditimpa bala bencana. Bila kita dengar cerita tu, kita minta Allah SWT jauhkan kepada kita. Allah SWT ajarkan dalam ayat ini kepada Rasulullah supaya mana kita ambil pengajaran daripada apa yang Allah nak tunjukkan kita. Allah pilih kita juga tu nak tunjuk. Allah nak perlihatkan kepada kita. Supaya siapa yang tidak yang melihat itu, maknanya Allah pilih untuk melihat. Untuk melihat apa perkara itu dan ambil iktibar. Maksudnya jika engkau menyiksa mereka dan aku menyaksikan itu semua, maka janganlah engkau menjadikan aku ke dalam golongan mereka. Minta dijauhkan, minta simpang begitu kan. Ayat ini sesuai dengan hadis ini juga. Maksudnya Rasulullah sebut jika engkau berkehendak menimpakan fitnah di dunia pada sekelompok kaum, maka matikanlah aku dalam keadaan selamat dari fitnah itu. Maknanya kalau ditakdirkan mati pun, kita tidak terlibat dengan dosa. Dosa orang tidak terlibat dengan orang yang melakukan dosa. Ya? Kadang berlaku musibah kita tak. Allah timpakan semua, ya? Semua terlibat. Jadi walaupun terkena, kita minta dari segi di sisi Allah, kita bukan orang yang termasuk di kalangan orang yang Allah marah kerana buat dosa. Ya? Kadang berlaku kan, orang kita tengok berlaku musibah, berlaku macam-macam bala, terkena juga orang yang baik-baik kan. Jadi itu dah sampai masalah Allah pilih dia dalam keadaan macam tu kan. Di sisi Allah, mudah-mudahan mereka terselamat daripada fitnah. Kita minta kita pun selamat daripada fitnah. Allah tentukan keadaan perkara itu berlaku, kadang-kadang berlaku terkena juga orang-orang yang tidak salah. Jadi kita minta kalau berlaku macam tu tak masuk dalam orang yang bermasalah dengan Allah SWT. Dan Allah SWT berfirman, "Inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun." Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan, benar-benar berkuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka. Maknanya adalah seandainya kami berkehendak, kami ini Allah, kami berkehendak, nescaya kami akan memperlihatkan kepadamu siksaan, bencana dan cubaan yang kami timpakan kepada mereka. Allah perlihatkan. Jadi mudah-mudahan apa yang Allah tunjukkan itu menjadi suatu ibrah, suatu iktibar itu pada orang yang melihat. Kalau kita melihat ni,
Juga ianya menjadi menjadi pengajaran kepada kita. Jadi kita kena baca doa tu supaya semua yang berlaku tu kita dapat melihat dengan mata hati. Kadang orang kata alam itu berlaku ni dalam lumrah alam. Nampak macam mana bencana? Bencana ni berlaku adalah sebab-sebab tertentu. Berlaku kepada putaran alam. Itu memang kita tak dapat nafikan. Sebab Allah SWT maha teliti dalam menjadikan sesuatu. Setiap sesuatu berlaku ada sebab-sebab. Kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu. Allah SWT maha mengetahui. Jadi, apa hal pun, keadaan pun, kita minta perlindungan kepada Allah SWT. Kita minta apa yang berlaku itu ada pengajaran kepada kita. Jangan kita lihat macam berlalu macam tu sajalah. Pengajaran. Itu secara Allah bagi ilmu, Allah bagi maklumat kepada kita kan. Allah mendidik. Allah mendidik orang-orang beriman macam-macam cara. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju akhlak yang luhur di saat bergaul dengan manusia. Bimbingan tersebut berupa perintah agar berbuat baik kepada orang yang menebar keburukan kepadanya. Ayat berikut. Tujuannya agar hati orang tersebut lunak hingga permusuhan yang sangat sulit. Yang disulut. Tak tahulah maknanya apa. Hingga permusuhan yang disulut ni berubah menjadi pertemanan. Yang kebencian yang tibakannya berubah menjadi cinta kasih. Permusuhan itu akhirnya menjadi kasih sayang lah. Tak? Kebencian berubah menjadi cinta kasih. Maknanya permusuhan itu tidak menjadi permusuhan, menjadi apa? Pertemanan ni maknanya kalau jadi musuh tak ada. Walaupun perkara itu baik, boleh menyebabkan orang bermusuhan, tetapi orang yang hatinya lunak, kebencian tu boleh jadi kasih sayang. Dia boleh jadi kasih sayang. Allah SWT berfirman, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Ayat ini sebagaimana firman-Nya di ayat yang lain, idfa' billati hiya ahsanu. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Surah Fussilat. Maksud ayat ni, tolaklah kejahitan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Orang buat tak baik, kita balas dengan baik. Ini bukan sesuatu yang mudah lah kan. Kita nak kira nak adil lah. Kan? Nak berlaku adil orang buat kat kita, takkan kita tak boleh balas balik. Tapi orang yang tak nak balas balik kerana sebab sabar, dia ingat pada Allah, dia ingat hari kemudian, dia ingat kehidupan yang lebih panjang, kehidupan akhirat yang kekal abadi, dia sabar. Jadi orang sabar ni sangat mulia. Sangat mulia. Bukan senang nak dapat kan. Kadang-kadang kita kata orang buat kat kita berluka walaupun dah sembuh, masih berparut kan. Bila dah parut tu kadang-kadang ada masa-masa kita dah lupa. Kemudian teringat balik. Mula tak nak balas dah, biarlah. Tak apalah, dah lepas-lepas. Tiba-tiba ada isu kecil kadang-kadang. Teringat balik, rasa macam nak balas. Rasa macam nak marah. Kan? Alangkah mulianya orang yang dapat sabar. Tak rugi pun. Kan? Kalau kita fikir balik kan. Kita sabar tak, orang kata tak luar apa-apa pun. Hasil kemudian tu lebih manis lagi. Orang sabar dia akan lihat hasil kemanisan tu kemudian lah. Kalau kita tak sabar, kadang-kadang benda kecil dia jadi besar masalah. Mula tak nak marah, lepas tu marah. Bila dah marah menyesal. Betul salah. Okey, kita sambung. Yakni wasiat atau sifat ini tidak diilhamkan melainkan kepada orang-orang yang sabar atas gangguan manusia. Mereka tetap bergaul dengan cara yang baik, sekalipun orang-orang yang memusuhinya terus-menerus melancarkan keburukan. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar.
Kerana Allah anugerah kepada orang-orang yang Allah pilih. Jadi Allah dah sebut dah kan, Allah dah sebut bukan benda ni bukan apa makna anugerah Allah ni boleh dicapai, boleh diperolehi ya, dengan cara-cara tertentu, bukan maknanya ia satu mukjizat, satu keajaiban kepada siapa-siapa yang tertentu saja. Semua orang boleh jadi orang yang sabar. Macam-macam cara Allah tunjukkan kepada kita bila nak jadi sabar. Ya, kalau nak marah tu tengah berdiri duduk. Ya, tengah duduk boleh baring. Ya, kalau rasa tak ni, maknanya tak sejuk juga, pergi wuduk. Sebenarnya marah itu daripada api, daripada syaitan daripada api. Jadi air tu dia boleh menyejukkan, ya, memadam api. Ya, Bila kadang tak sempat Ustazah, dah marah dulu dah. ya? Tak sempat nak pergi wuduk dah marah dah. Itulah. Kalau boleh tak nak fikir dah. Kalau orang kata sabar, marah lagi orang tak suruh sabar kan. Jadi sabar ni dia satu orang yang sabar ni memang sangat ajaib lah. Ialah orang kata apa? Lurus bendul ke? Betul sangat ke? Itu makna orang sabar dia ada suatu keistimewaan dia. Jadi maknanya orang baik dia boleh jadi sabar kan. Dia adalah sifat-sifat sabar tu. Mungkin dia banyak zikir, dia fikir kemudian dia tak fikir jangka pendek, dia fikir jangka panjang. Orang cerdik lah kan. Fikir jangka panjang. Kadang-kadang ditindas, kita tengok tak apa je, okey je dia, macam mana sampai macam tu orang pijak kepala tak ada apa-apa bagi semua orang kan. Orang yang sabar ni pijak kepala tak ada apa-apa, pijaklah nak pijak, dia tak sakit pun kan. Itulah. Dalam hidup kita pun ada peraturan. Sabar pun bukan sampai kita ditindas. Kalau hak Allah dicabut, hak Allah dipermainkan, hak Allah tidak ditetapkan pada kedudukan yang sesuai, orang yang sabar akan hilang sabar. Betul. Kan? Orang yang tak sabar tu kadang-kadang dalam hal-hal yang patut dia sabar, yang patut dia tak sabar, dia sabar pula. Kan? Kadang kita katalah, macam Ustazah kata, anak dah besar-besar. Anak dah besar-besar, lepas tu nak solat. Bila hari cuti, susah nak bangun. Tidur kan? Susah nak bangun subuh. Jadi dalam hal ni tak bolehlah sabar. Betul. Kan? Tak bolehlah sabar. Anak buat salah, tak bolehlah kita sabar. Orang buat salah, orang fitnah kita, tak bolehlah sabar sampai kita tak pertahankan kebenaran. Kita kena jelaskan yang benar. Jadi macam itulah, kalau hak kita kalau dia berkaitan diri kita je, kita boleh sabar, kita biarlah. Tapi kalau hak Allah, hak Rasulullah dipermainkan, dipijak, dibakar, dilukis gambar Rasul, gambar Nabi Rasulullah dibakar, kita mesti ada rasa tak redha. Kan? Al-Quran dipijak, orang tulis ayat Quran di tapak kasut. Ada orang kata, alah, tulis macam tu je pun, ke apa-apa. Itu maknanya mereka ada niat untuk mempermainkan agama Allah. Mempermainkan hak Allah. Mempermainkan Allah seperti apa? Menghina Allah Ta'ala, menghina Rasulullah. Itu kita tak boleh lah. Tak boleh lah tolak ansur. Selanjutnya Allah SWT berfirman, Aqul Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah, Allah ajarkan kepada kita. Dan katakanlah, ya Rabb, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Ini antara petua nak jadi sabar, macam mana? Berlindung kepada Allah. Baca ayat ini, doa ni selalu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, aku berlindung kepada engkau dari bisikan syaitan. Syaitan yang menghasut kita, suruh jadi pemarah, suruh jadi seorang yang
bengis, seorang yang apa? Tak sabar. Kelang kabut, tidak apa? So, kelang kabut ni, kelang kabut tu daripada syaitan. So, kelang kabut aja. Padahal benda tu orang lain buat slow, semua saja jalan kan. Ada orang kelang kabut, hasil sama juga. Kadang-kadang bila kelang kabut timbul masalah pula kan. Kelang kabut lari sana sini, jatuh apalah. Kan? Jadi Allah SWT suruh kita memohon kepada dia, minta perlindungan daripada syaitan. Yang lain tu mungkin kita nampak, tapi yang syaitan ni kita tak nampak. Dia datang daripada segala sudut. Daripada ruang yang kecil, ruang yang besar, amalan-amalan yang besar, amalan yang kecil, semua dia masuk. Dedikasi sangat syaitan ni. Dia gigih sangat untuk menghasut manusia. Jadi hanya Allah SWT yang mampu bagi perlindungan pada kita. Sebab tu mengajarkan kepada Rasulullah, suruh ajar kepada kita, kata Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Baca a'udzubillah, baca doa. Hafal ni, hafal insya-Allah. A'udzubika min hamazatis syayatin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ia memohon perlindungan Allah dari godaan syaitan. Kerana segala bisikan syaitan tidak ada yang memiliki nilai manfaat mengajakkannya, tidak pernah ada yang mengarah kepada kebaikan. Kalau pekerjaan syaitan walaupun nampak baik, tujuannya ada tetap tidak baik. Menghasut manusia supaya jadi sesat. Kadang-kadang dia masuk dengan cara yang halus sangat. Pada perbahasan yang terdahulu, tepatnya pada huraian tentang isti'azah, disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Tadi saya sebut. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari godaan, dari tiupan dan dari hembusan. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis sahih, lihat sahih Sunan Abi Dawud. Hadis ini. Ini doa daripada hadis. Doa daripada hadis ini maksurat kepada Rasulullah. Rasulullah berdoa macam ni. Sedangkan Rasulullah sendiri berdoa mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Sedangkan Rasulullah SAW, Allah dah jamin takkan ada dosa, takkan mampu syaitan nak mengaruhi. Jadi Rasulullah berdoa. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Berdoa untuk minta perlindungan kepada Allah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui daripada syaitan yang terkutuk. Kita kata yang direjam, yang direjam, yang terkutuk dari godaan, dan min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi, dari godaannya, dari tiupannya, dari hembusannya. Benda-benda yang syaitan ni kita tak nampak lah, sebab tu dia datang dalam bentuk godaan, dalam bentuk tiupan, dalam hembusan. Benda yang kita tak nampak secara halus. Secara halus ni gambaran Allah nak tunjuk dalam hadis ni, Rasulullah nak sebut ni, maknanya godaan syaitan tu mungkin kita nampak godaannya, dan mungkin kita tak nampak. Umpama tiupan, hembusan, kita tak nampak. Dia datang, dia tiba-tiba terasa je. Jadi kita minta sama ada perkara-perkara yang kita boleh lihat, kejahatan yang kita nampak, ataupun kejahatan yang kita tak nampak, perbuatan-perbuatan makhluk yang boleh kita lihat dengan mata kita, ataupun yang kita tak tahu, yang datang dalam waktu gelap, datang dalam waktu kita kerisauan, kita susah hati, kita tak sihat, macam-macam. Itu kita minta kepada Allah SWT supaya dilindungi kita daripada hasutan syaitan, perbuatan-perbuatan jahat daripada syaitan. Doa. Doa ni sesuai baca masa bila Ustazah? Masa macam ni tajuk besar dia kan, dia perintah berdoa meminta keselamatan ketika melihat tibanya siksaan kan. So kalau selain daripada tu kita boleh baca waktu macam selepas solat ke? Bila-bila masa. Bila-bila masa. Bila-bila masa. Ini doa ni kan, bila-bila masa lah.
Tak sebut waktu bila kan. Kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk membaca lindung kepada engkau. Kita tengok terus. Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi untuk membaca wa'udzbika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung pula kepada engkau ya Rabbku dari kedatangan mereka kepadaku, yakni dalam urusanku. Oleh sebab itu di saat memulai setiap kerjaan, okay, Allah merintahkan manusia agar selalu mengingat dan berzikir kepadanya. Hal ini berfungsi untuk mengusir syaitan, baik ketika hendak makan, bersetubuh, menyembelih haiwan dan pekerjaan-pekerjaan lain sejalan dengan ayat di atas. Dan kita nak naik kenderaan, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca subhanallazi sakhkhara lana hadza, kan. Kemudian kita nak tidur, kita baca doa, kan, tidur mula dengan a'udzubillah dulu. Sedangkan nak baca Quran pun mula dengan a'udzubillah dulu. Semua apa kita buat, a'udzubillah, bismillah, insya-Allah selamat, ya. Sentiasa, maknanya kita bila kita sentiasa fokus, kita ingat pada Allah SWT, Allah sentiasa, kita rasa Allah sentiasa ada dengan kita, kan. Kadang-kadang kita lupa. Bila kita lupa tengah makan pun, kita lupa baca bismillah, kita baca bismillah. Ingat Allah sentiasa, minta lindung kepada syaitan. Maknanya kita berzikirlah ni. Kita baca doa zikir. Doa tu merupakan zikir juga. Hal ini berfungsi untuk mengusir syaitan, baik ketika hendak makan, semua tadi, kan. Dan Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal haram, wa a'udzubika minal hadmi wa minal aghraq, wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Ini doa lagi dalam ayat ini, banyak doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kerentaan. Kerentaannya apa? Kelemahan, haram, lemah. Jadi lemah, akibat lemah kita tak larat, kita mudah lupa. Aku berlindung kepadamu dari kerentaan, dan aku berlindung kepadamu dari tertimpa reruntuhan. Timpa batu, ada buah kelapa jatuh atas kepala. Kita lalu kat highway, tiba-tiba tanah runtuh, kan? Itu semua kemalangan, kan? Jadi kita mula dengan doa. Dari tertimpa reruntuhan dan tenggelam. Takut tenggelam, kan? Tenggelam dalam air lah. Berbanjir, kan? Kita berbanjir. Ada orang kadang-kadang, ada orang lalu tak pasal-pasal, lalu tepi tasik, terjatuh, tergelincir, jatuh dalam tasik. Pernah berlaku, kan? Tasik kat section 2 tu. Dekat Siring tu, kan? Dan aku berlindung kepadamu dari upaya syaitan merosak akal dan agamaku menjelang kematian. Lengkap sangat doa, kan? Itu juga hafal. Allahumma inni a'udzubika minal haram, wa a'udzubika minal hadm, wa minal gharq. Al-hadmu tu tertimpa runtuhan. Al-gharq, tenggelam. Tenggelam dalam air lah. Kau lemas, kan? Nak berenang dalam kolam, nak berenang di laut, kan? Baca doa. Ustazah tak berani mandi laut, mandi sungai, mandi kolam. Orang mandi pun Ustazah tak jauh. Sebab masa kecil dulu Ustazah pernah jatuh dalam sungai. Jatuh dalam Sungai Perak tu. Sungai Perak tu sungai paling di Malaysia ni, Sungai Perak, Sungai Pahang, Sungai Sarawak, kan? Sungai yang paling ada yang paling panjang, ada yang paling besar, luas. Ustazah jatuh tu, air tu tengah, baru lepas hujan. Hujan tengah masih renyai-renyai, baru lepas hujan lebat. Ustazah sekolah rendah pergi ke tebing sungai tu nak mandi sebab dia ada pengkalan macam. Kan ada papan, ada tempat mandi, kan. Nak cedok air lah, nak mandi masa kecil. Tiba-tiba tergelincir. Adik Ustazah pegang baju. Dia tak lepas masa tu. Dua-dua orang jatuh. Hanyut, Ustazah ada tenggelam, tegak je dalam air. Hanyut ikut arus. Arus kuat masa tu. Lajulah. Dah mengucap dah, ya Allah, dah mati dah. Tenggelam, rasa tegak laju tu. Macam tu. Lepas tu, adik Ustazah tak lepas. Tiba-tiba Allah nak takdirkan Ustazah hanyut ke tepi. Sungai tu dia tebing, dia tak ada macam, tak landai. Dia tebing tinggi, pokok-pokok di tepi tebing tu, pokok-pokok besar. Ada akar-akar kayu besar. Ustazah hanyut ke tepi, dua-dua beradik. Lepas tu, mak Ustazah pun datang daripada
Sungai tu bawah ada rumah. Nenek tu atas bukit. Dia datang daripada atas tu nak tengok kita orang mandilah. Dia pun tak pandai berenang. Ketika dia sampai tu Ustazah ke tepi dekat akar pokok. Dia pegang ke akar tu, akar pokok tu dengan tawakal. Pegang tu, lepas tu tangan sebelah lagi hulu. Cuba capai. Alhamdulillah dapat. Dapat heret ke tepi ke pegalan. Alhamdulillah lah orang lain datang sampai. Bawa naiklah dan lemaslah. Adik Ustazah tak lepas baju. Dia pegang kan. Pegang sampai dia lemas, air dah masuk. Tangan tak lepas. Allah nak selamatkan kan. Alhamdulillah. Selamat. Kalau tidak Allah Alam kan. Ustazah dah ucap dah lah. Dia mati dah lah. Macam ni kan. Terperasnya air. Pukul. Dia tak terbalik. Tegak aja begini. Sejak tu Ustazah tak berani. Yalah, Fobia trauma. Jadi maknanya kemalangan kita tak tahu kan. Selain daripada kita mohon kepada Allah daripada syaitan, kita baca doa minta perlindungan kepada Allah daripada segala mara bahaya. Jadi dalam ayat ini Allah SWT ajarkan kepada kita doa. Dan a'udzubika rabbi an yahdurun. Akhir ayat, dan aku berlindung pula kepada engkau ya Rabbku dari kedatangan mereka kepada aku. Ini Allah SWT sebut ini kedatangan orang-orang yang kedatangan syaitan lah. Itulah. Cuba kita hafal lah doa ni. Ada 2-3 doa di sini. Kurang-kurangnya baca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Nak tidur baca doa, nak masuk tandas baca doa. Minta lindung daripada syaitan. Nak naik kenderaan baca doa, semualah. Sebut tadi apa-apa saja pekerjaan yang kita buat, kita mulakan dengan doa. Maknanya kita berserah kepada Allah SWT. Dalam perkara yang kita nampak, dalam perkara yang kita tak nampak. Yang boleh kita hindari, secara logiknya boleh kita hindari, kita minta doa kepada Allah SWT. Apalagilah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan syaitan tu, banyak yang kita tak nampak. Kita tak nampak. Kadang sebabkan mata kita tak nampak, kadang disebabkan fikiran kita tak nampak waktu tu. Jadi kalau kabut, kita blur, kita macam keliru. Kita minta kepada Allah SWT. Doa. Wallahu a'lam. Itulah. Dekat ini. Ayat kita kedua lebih dah. Jadi itulah. Kita berhenti setakat ni lah. Saya minta maaf lah. Pertama tak sentuh kitab ini, tak sentuh komputer. Maksud tadi macam-macam masalah teknikal, nama tak buka laptop. Jadi kita mohon pada Allah SWT supaya berikan keberkatan dalam usia kita yang ada ni. Baik, semoga hari yang akan datang lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada kehidupan kita di akhirat. Kita harap kita dapat kehidupan yang lebih baik daripada apa yang kita dapat di dunia kan. Kalau dah baik di dunia, kita nak akhirat lebih baik lagi. Kita nak syurga kan. Aku lihat astagfirullah. Saya mohon maaf lah kalau ada segala kekurangan, itu adalah kita sendiri. Kalau ada yang baik itu adalah daripada Allah SWT. Kita akhiri dengan baca tasbih kafarah dan surah Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama. Jadi sihat semua ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Baik Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.